Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, sekarang saya berada di Istanbul. Masih lagi berada di Istanbul. Kalau sebelum ni saya pergi ke salah satu makam sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sekarang saya berada di salah satu tempat yang banyak memberi sejarah, yang banyak memberi pengajaran, iaitu salah seorang umat Nabi juga. Beliau adalah umat Nabi juga, dan beliau ni merupakan di antara orang yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Dan dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita sekarang berada di masjid dan berada di makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Jom kita layan view dulu. Okey, dekat belakang saya ni merupakan bangunan ataupun makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Dibina khas atas sempena memperingati segala jasa yang telah disumbangkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Makam Sultan Muhammad Al-Fatih ni dekat je dengan masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, dan dekat makam dia juga, dan sebelah makam tu adalah makam kepada isteri Sultan Muhammad Al-Fatih. Okay, hari ini saya nak bincangkan satu tokoh, satu figur yang mana menjadi satu kebenaran dan menjadi satu kehebatan bagi mukjizat Nabi SAW. Namanya Muhammad bin Murrah bin Yazid, ataupun lebih dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi ketika mana Nabi ni masih lagi berada di Madinah, Nabi bersabda kepada para sahabat, Nabi kata kepada para sahabat, la taftahannal Konstantiniyah, suatu hari akan dibuka Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada ketika itu, wala ni'mal jaish zalikal jaish, dan sebaik-baik tentera adalah tentera pada ketika itu. Jadi bila benda tu berlaku, cuma Nabi ni tak bagi tahu, Nabi tak khabarkan, Nabi tak cerita kepada para sahabat di zaman bila perkara itu berlaku, siapakah pemimpin yang dimaksudkan Nabi SAW. Nabi tak bagi tahu semua tu. Hanya Nabi bagi tahu hanyalah sebaik pimpinan pada ketika itu dan sebaik tentera pada ketika itu. Dan hari itu saya ada pergi ke Istanbul, dan saya sendiri tengok bagaimana kuatnya, bagaimana tebalnya tembok yang dibina untuk melindungi Konstantiniyah pada ketika itu, Konstantinopel pada ketika itu. Sebab masa tu belum lagi dinamakan sebagai Istanbul. Saya sendiri tengok dengan kepala mata saya, memang sangat-sangat tebal. Kalau tengok dalam lebih kurang 10 meter, dan setiap tembok tu ada lagi tembok-tembok yang lain. Mereka membina tembok secara berlapis-lapis. Itu yang menyebabkan tembok mereka utuh dan kuat. Sehingga kan ribuan tahun mereka ni tak pernah dikalahkan, tak pernah ditakluk oleh sesiapa pun. Ada je kerajaan-kerajaan yang lain nak pergi menyerang mereka tetapi tidak berjaya. Saking kuatnya pertahanan mereka, saking kukuhnya pertahanan mereka. Itulah menyebabkan ramai orang ni tak berjaya nak menakluk Konstantiniyah. Jadi para sahabat ni bila dia tahu dan dia dengar hadis yang Nabi bagi tahu tu, sebaik-baik amiruha, sebaik pemimpin adalah pemimpin pada ketika itu, wala ni'mal jaish zalikal jaish, dan sebaik-baik tentera pada ketika itu.
Maka para sahabat ni berebut-rebut nak menjadi orang yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana sifat para sahabat, mereka ni bercita-cita nak menjadi orang yang terbaik. Bermula Khalifah Sayyidina Osman Ibn Affan menghantar tentera pasukan-pasukan untuk menakluk Konstantiniyah, tetapi tidak berjaya. Pergi pula di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai khalifah yang keempat, pun tidak berjaya. Masuk pula di zaman Muawiyah bersama keturunan-keturunannya, sehingga kan zaman Muawiyah sendiri menghantar 5 kali pasukan untuk menakluk Konstantiniyah, dan kelima-limanya tidak berjaya untuk menakluk Konstantiniyah. Dan pasukan yang terakhir dihantar oleh mereka yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, itu anak kepada Muawiyah. Dan dalam tentera-tentera tersebut ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tahu cerita dia macam mana, yang dia tak sempat nak berperang dan sebagainya. Itu saya dah cerita dalam video yang sebelum ni. Saya dah buat video khas untuk Abu Ayyub Al-Ansari, nanti boleh tengok. Jadi kita balik kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita boleh bayangkan bagaimana di usia Sultan Muhammad Al-Fatih, di usia yang sangat muda, ada riwayat yang mengatakan usia Sultan Muhammad Al-Fatih ni 21 tahun. Di usia 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih ni berjaya menakluk Konstantiniyah, berjaya mengawal ke semua tentera-tentera Islam pada ketika itu dengan sangat baik. Adakah Sultan Muhammad Al-Fatih ni lahir-lahir terus menjadi orang hebat? Tidak, kerana sudah pasti diajar oleh ayahnya, datuknya, sampailah ke atas. Kerana visi dan misi yang nak menakluk Konstantinopel tu bukan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi asal daripada keturunannya, iaitu datuknya, ayahnya sebagainya. Ayahnya menanamkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sifat nak menakluk Konstantinopel, menakluk visi dan misi untuk menakluk Konstantiniyah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana datuknya Sultan Bayazid dan ayahnya Sultan Murad sudah berjaya menakluk banyak negara. Banyak dah negara yang mereka berjaya takluk dengan lengkap dengan peralatan, lengkap dengan tentera, ramai tentera-tentera yang ada. Tetapi Allah tidak mengizinkan Sultan Murad dan Sultan Bayazid untuk menakluk Konstantinopel. Tetapi Allah mengizinkan anak mereka, itu cucu mereka, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, untuk menakluk Konstantinopel ataupun Konstantiniyah. Kita boleh tengok bagaimana perancangan daripada awal lagi oleh Sultan Bayazid. Dia mengharapkan Sultan Murad, dan Sultan Murad pun tak berjaya untuk menakluk Konstantinopel. Dan Sultan Murad mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih supaya dapat menakluk Konstantiniyah. Dan kita boleh tengok bagaimana didikan Sultan Murad kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Di antaranya salah satu, setiap kali Sultan Murad memandikan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika masih lagi kecil, setiap kali memandikan Sultan Muhammad Al-Fatih, maka Sultan Murad akan tunjuk kepada Sultan Muhammad, "Wahai Muhammad, lihat di sana Konstantiniyah, Konstantinopel. Suatu hari nanti kamulah yang akan menakluknya." Itulah di antara cara ataupun strategi yang digunakan oleh Sultan Murad supaya sudah masuk dalam pemikiran Sultan Muhammad Al-Fatih yang dialah adalah orang yang akan membuka Konstantiniyah, Konstantinopel. Jadi apakah sebenarnya strategi? Apakah sebenarnya persiapan yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Banyak strategi yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila dia nak menyerang Konstantinopel, kita boleh tengok bagaimana tentera-tentera ataupun 70 buah kapal nak menyerang Konstantinopel pada ketika itu, tapi kerajaan Romawi meletakkan rantai-rantai di sungai, dan mereka melintasi melalui darat. Panjanglah cerita dia macam mana tu. Tapi di antara strategi yang nak kongsikan pada hari ini, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih ni meminta semua tenteranya untuk bangun. Di antara soalan yang ditanya kepada tentera-tentera yang pertama adalah, siapakah di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan solat fardu sejak baligh lagi sampai ke hari ini? Maka adalah di antara mereka yang ada duduk, yang ada yang berdiri. Siapakah di antara kalian yang tidak pernah tinggal solat rawatib dan berkaitan dengan solat tahajud dan berkaitan dengan solat berjemaah? Dan akhirnya tinggal hanyalah tentera-tentera yang betul-betul soleh, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan itulah mereka ni berjaya menakluk Konstantinopel. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk Sultan Muhammad Al-Fatih. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kepada semua yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.